Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Asia. Bertemu lagi kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini hari Khamis, hari 4, 27 Mei 2021 bersamaan 15 Syawal 1442 Hijrah, masih dalam bulan Syawal. Alhamdulillah. So hari itu kita bersiaran secara langsung seperti biasa di bumi kenyalang yang penuh dengan kedamaian dan juga keindahan ini di saluran 122 Astro, TVS dan juga My TV. Alhamdulillah, hari ini saya Syed dah temanlah. Syed dah orang mau teman saya. Tak Syed dah lah. Itu adalah kita pun SOP yang terbaru untuk jaga penjarakan kita dan pastikan tuan-tuan dan puan-puan, semua penonton Sejahtera Asia pada hari ini kekal di rumah ataupun munsi ada apa-apa nak dipolah, jangan keluar. Stay at home, okey? Jadi apa-apa pun terima kasih sebagai penonton yang tak pernah leju, tak pernah boring, tak pernah apa, kata orang Sarawak jemu, jemu leju tu bahasa Sarawak. Biasalah tersasul lah kita ni di Sarawak. Kita kena cakap dengan semua penonton kita agar mereka semua faham bahasa yang kita nak sampaikan, logat kita nak sampaikan, dialek-dialek yang kita nak sampaikan. InsyaAllah Sejahtera Asia hari ini bersiaran selama 1 jam bersama saya, Wan Alif Haji Wan Kasim. Jangan ke mana-mana, so tetap dengan saya hari ini walaupun saya seorang. Andalah peneman anda hari ini. Betul tak? So hari ini seperti biasa kita juga bersiaran di Facebook rasmi Sejahtera Asia dan juga Instagram. Instagram kita tak live tapi boleh ikut perkembangan kami di Sejahtera. Dan bagi yang terlepas episod yang semalam ke ataupun nak cari episod-episod yang sebelum ini, boleh cari di laman sosial Facebook, YouTube. YouTube search saja Sejahtera Asia, ada dalam YouTube dan Facebook. Kita tengah live sekarang. Nak lontarkan komen-komen anda, nak bagi cadangan, nak bagi apa saja intipati pada hari ini, boleh. Feedback boleh. Komen, insya-Allah saya akan baca sekiranya ada kesempatan itu. Okey, alhamdulillah hari itu ada satu tajuk yang menarik. Tajuk yang penuh kata orang sangat istimewa tajuk ni. Dalam kita membantu masyarakat terutama di negeri Sarawak ni dalam mencegah ataupun mengelak ataupun daripada terjerumus. Ni bahasa terjerumus dalam bahananya dadah ini. Hari ini kita ada tajuk yang paling awesome. Perangi dadah habis-habisan. #Kamek Si Mau Dadah. Cantik hashtag. Hashtag dia berketepatan dengan negeri Sarawak agar kali ini kita mampu menjadikan negeri Sarawak bebas dadah. InsyaAllah itu doa kita. Tapi hari ini kita bersama-sama dengan pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Sarawak, Tuan Iskandar bin Turki, yang akan bersama kita pada hari ini. Dan untuk slot yang kedua, yang ni saya nak tunggu-tunggu ni. Tapi saya terlupa nak bawa kertas, tapi tak apa. Kita ada laptop untuk kita isilah formula-formula bersama Cikgu Azila. Cikgu Azila untuk slot pendidikan Sejahtera Asia. Bagi adik-adik, bangun. Jangan tidur lagi. Ibu bapa yang kat rumah tu, kakak ke abang long ke adik long ke apa-apa, kejutkan. Kalau kat Sarawak ni, kalau nak kejutkan, gerakkan setidaknya. Suruhnya bangun lagi, standby. Slot pendidikan bersama Cikgu Azila lepas tu. Jangan ke mana-mana, okey? Suruh sidak bangun, pungas muka ya, cuci muka ya. Okey? Yang penting kita orang sentiasa jaga SOP. Yang ada di luar boleh stay di rumah aja. Yang berada di luar stay di rumah. Yang berada di luar jaga SOP, yang di rumah tetap di rumah. Jangan kayu-kayu, okey? Okey, kita teruskan untuk laporan harian COVID-19 terutamanya di Malaysia. Semalam Malaysia sekali lagi mencatatkan kes positif COVID-19 baru tertinggi dengan 7,478 kes dan 63 kematian direkodkan setakat semalam. Dan ini antara 5 tumpuan utama dalam sidang media oleh Ketua Kesihatan Malaysia, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah pada semalam.
Sebanyak 7,478 kes baru menjadikan keseluruhan kini 533,367 kes dan 63 kes kematian menjadikan jumlah kumulatif kes kini iaitu 2,432 kes dan kes aktif dengan keboleh jangkitan sebanyak 66,478 kes. Dan 756 kes sedang dirawat di ICU, 377 masih memerlukan alat bantuan pernafasan. Dan yang terakhirnya adalah 4,665 kes sembuh baru direkodkan dan kumulatif kes sebanyak 464,727 kes dicatatkan. Itu 5 fokus utama, 5 pesanan utama oleh Ketua Kesihatan Malaysia kita pada sidang media semalam. Dan untuk perincian kita di Bumi Kenyalang, perincian COVID semasa COVID harian kita setakat semalam iaitu 640 kes baru positif COVID-19 dicatatkan. Ia melibatkan dan menyebabkan 2 kematian direkodkan dan 585 pesakit sembuh dan discharge dari Hospital Kuching telah pun dicatatkan. Dan kini Kuching daerah tertinggi mencatatkan kes positif baru iaitu 110 kes. Juga pengumuman semalam larangan kemasukan pengembara dari India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal dan juga Pakistan terus dikuatkuasakan. Dan 3 daerah semalam iaitu Daro, Asajaya dan juga Baluru, manakala 1 daerah bertukar status kuning daripada status hijau kepada kuning iaitu Limbang. Peningkatan yang sangat-sangat membimbangkan kita. Masih lagi dalam 3 angka dan banyak kes-kes yang dicatatkan dan ada beberapa kluster baru telah pun direkodkan. Diharapkan benda ini kita dapat ambil iktibar. Kalau dapat duduk di rumah, duduk di rumah. Kalau dapat, kalau terpaksa juga keluar, patuhi segala SOP yang telah pun ditetapkan. Sebab semalam banyak yang mewar-warkan penggunaan hand sanitizer sudah diabaikan. Sedangkan benda itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting, walaupun kita tak ada hand sanitizer, boleh cuci tangan selalu. Tak susah tuan-tuan dan puan-puan. Cuci tangan setiap masa, kerap selalu kita nak cuci pun tak jadi masalah. Selang 5 minit ke selang 10 minit, cuci je. Yang penting kita cuci tangan kita. Dan berkaitan dengan COVID-19 ini, ada topik yang ingin saya bicarakan iaitu topik yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan mengejutkan. Sebelum ini kita hanya fokus kepada warga emas sahaja. Tetapi tidak kecuali kali ini untuk kanak-kanak. COVID-19, anak-anak perlu diawasi, amaran untuk semua pihak. Yang ni sebelum ini kita kena pandang serius warga emas kerana mereka adalah antara yang terdedah dengan kesan-kesan daripada jangkitan COVID-19 ini. Tetapi kanak-kanak kini tidak kecuali, tuan-tuan. Dan data terkini berhubung jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak di negara ini merupakan amaran kepada semua pihak supaya mempertingkatkan pelbagai langkah berjaga-jaga mengikut SOP yang telah ditetapkan dan memastikan persekitaran kita bersih dan juga selamat. Dan sebelum itu kita saksikan sedikit VT daripada reaksi-reaksi mereka yang berada di luar sana berkaitan dengan status COVID-19 sekarang. Bagi pendapat kami, saya bersetuju dengan cara kerajaan tidak membenarkan pihak yang berumur 12 tahun ke bawah dibenarkan keluar dari rumah lah, seperti ke shopping mall ataupun tempat awam yang penuh ramai orang lah. Sebab kerajaan membutuhkan contoh sebabnya untuk mengurangkan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun bagi memutuskan rangkaian COVID-19 yang inilah, bagi mengurangkan kes yang semakin meningkat. Okey, dengan peningkatan kes terbaru COVID-19 kini tu, kanak-kanak 12 tahun ke bawah seharusnya berada di rumah. Ibu bapa seharusnya bertegas untuk nyuruh anak-anak kita orang stay di rumah saja. Okey, cegah COVID-19 tu dan
jangan keluar rumah, okey? Ya, terbaik. Okey, apa yang kita tahu sekarang tu berlakunya peningkatan penularan wabak COVID-19 tu di kalangan umur yang di bawah 12 tahun. So apa yang government pola kini tu iaitu mula PKPB yang di mana nembiak di bawah umur 12 tahun dibenarkan untuk keluar berjalan, beriadah apa semua. Adalah satu langkah yang sangat baiklah. So agar kita dapat segera memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 tu lah. Dan begitu reaksi mereka yang peka dan juga ambil peduli tentang status terkini COVID-19 di Malaysia dan terutamanya di negeri Sarawak. 48,261 kanak-kanak di Malaysia dijangkiti COVID-19 sehingga kini. Angka yang menggerunkan kita, angka yang membimbangkan kita, terutamanya kepada ibu bapa dan juga semua rakyat Malaysia, terutamanya di negeri Sarawak ini. Tingkatkan kawalan ke diri, itu yang sangat penting. Dan 6,290 merupakan bayi yang berusia 18 bulan ke bawah. Sangat-sangat meruntun jiwa, sangat-sangat meruntun hati kita. Bayi yang tidak tahu, yang tidak kenal apa-apa terlibat dengan jangkitan COVID-19. Itu bukan salah dia, tapi salah kita. Tapi apa-apa pun, tingkat kawalan ke diri kita. Jangan kita bawa penyakit di bawah rumah atau sebagainya. Yang penting tingkat ke diri. Okey? Dan lepas ini kita pasti akan bincang topik yang menarik seperti yang saya cakapkan tadi dan war-warkan tadi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton kita Sejahtera Asia hari ini, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini hanya di Sejahtera Asia. Kembali bersiaran bersama saya Wan Alif hanya di Sejahtera Asia, walaupun hari ini saya bergerak solo, tetapi saya tidak berkeseorangan hari ini bersama dengan tetamu kita. Tapi sebelum tu saya nak ulas sedikit ya. Manusia ni melalui pelbagai fasa kehidupan. Semuanya berbeza-beza dan ada yang baik dan juga yang buruk. Tetapi akhir hidupnya menemui kebaikan juga. Jalan yang awal dipilih salah, akibatnya mengundang kepada hukuman. Tetapi yang penting, mereka ini insaf. Kisah dambaan mereka yang terjerumus dalam kancah dadah ini menagih keampunan. Sangat-sangat menarik. Dan hari ini kita bersama Tuan Iskandar bin Turki, Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak, AADK. Selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Masya Allah, berjumpa kita dengan Tuan Iskandar kita. Merupakan seorang pengarah yang sangat-sangat mesra. Dan saya diberitahu dan informasi merupakan baru sahaja melapor diri di negeri Sarawak ini kan? Ya, pada 3 Mei. 3 Mei, dari Negeri Sembilan. Dari Negeri Sembilan pergi ke Sarawak untuk menambur bakti dan jasa dalam memperkasakan dan terus mencegah kancah dadah ini. Tahniah daripada Sejahtera Asia. Terima dapat kasih. pindah ke Sarawak. Asal memang orang Sarawak ke tu? Kami orang Bintulu. Orang Bintulu. Ya, Habib. Ingat tak orang Malaya, orang Bintulu. Si orang Bintulu. Alhamdulillah. So hari itu Tuan Iskandar bersama kita sekali lagi. Yeah. Kerana Tuan Iskandar merupakan seorang yang kata orang tu, ditugaskan dan diamanahkan untuk berada di negeri Sarawak dalam agensi anti dadah kebangsaan ni dalam mengurus tadbir yang memastikan mendapat kita si mau agik dadah. Si mau agik penglibatan penyalahgunaan dadah tu, terutamanya kancah dadah yang pastinya akan memburukkan, memberikan akibat yang buruk kepada negara kita. Betul. Jadi Tuan Iskandar, sebelumnya kami nak nanya lah. Okay. Dah breakfast tak? Alhamdulillah, adalah sikit lah. Adalah orang rumah sikit. mula. Lama tu breakfast solo nak. Breakfast solo. Sebab dulu berjauhan sebab because of COVID nak dengan isteri start kat situ lah, saya ikut kami di sini. Kebiasaannya biasa ikut kami lah. Paduhan. Sekarang alhamdulillah direzekikan oleh Allah dapat kembali ke bumi Kenyalang dan menyumbang kembali untuk Ibu Pertiwi. InsyaAllah saya akan buat terbaik dengan semua warga kerja IDK Sarawak dan juga berkolaborasi lah dengan mana-mana Jabatan Persekutuan dan state lah, insyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, Tuan Iskandar. Ya. Sejajar dengan objektif kerajaan mengisytiharkan dadah sebagai
musuh nombor satu negara. Ya. Apakah ataupun program-program yang dipergerakkan, yang diarus perdanakan oleh AADK ni dari akar umbi lagi dalam memastikan AADK ni sebagai salah satu badan yang betul-betul memerangi dadah, Tuan Iskandar. Okey, terima kasih sahabat saya, Cik Wan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada yang menonton pada hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu Taala kita dapat bersamalah pada program pada pagi ini. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin menjelaskanlah, menerangkan balik bahawa agensi anti dadah kebangsaan adalah satu agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ya. Yang mana kita punya menteri adalah Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Ya, betul. Dan tertubuhnya agensi anti dadah ini adalah di bawah Akta 638. Yang mana Akta itu menubuh agensi anti dadah pada pada tahun 2004 lah. Ya. Yang mana di bawah seksyen dalam tu, seksyen 3, kita diberi kuasa untuk mencegah, memulih, merawat dan juga menguatkuasakan undang-undang. Undang-undang. Jadi ia amat menyeluruh. Jadi Akta ini memang yang terbaiklah dalam isu menangani permasalahan dadah di Malaysia. Ya. Dan alhamdulillah, dan kita pun dalam Akta itu kita diketuai oleh seorang ketua pengarah yang dilantik bawah seksyen 4. Dan sekarang kita punya ketua pengarah yang berusaha Tuan Sutekno Ahmad Bedon lah. Dan MUPA juga anak jati Sarawak. Ya. Alhamdulillah. Jadi itu ada satu orang cakap rahmat lah. Betul. Untuk kita di Sarawak juga. Selain pada berfokus kepada seluruh Malaysia dan isu dadah, dan di Sarawak juga mendapat sokongan yang penuhnya daripada beliau. Alhamdulillah. Jadi dalam inilah pihak ADK kita menggunakan berdasarkan peruntukan kuasa yang telah diberi. Maka contohnya dalam pencegahan. Kita memang hendak daripada orang tajik budak tu dari sejak lahir lagi di alam persekolahan, di institusi latihan ataupun dalam hidup masyarakat atau tempat kerja tu, memang ada program khas yang telah disediakan oleh pihak ADK. Memang dari kecil sehingga sekarang, Pak Ya. kata pepatah melentur buluh biar dari rebungnya, betul tak Tuan Iskandar? Betul, Cik Wan. Jadi contohnya kita ada program PINTA untuk yang di sekolah rendah. Di sekolah menengah pula kita ada SHIELD. Di Tomorrow Leaders untuk golongan di institut latihan, di IPTS, IPTA. Ya, betul. Dan di tempat kerja pula kita ada TEKAT, itu tempat kerja bebas dadah. Dan dalam komuniti pula tak lari. Kita ada program community empowerment. Yang mana di semua ni kita terapkan nilai-nilai untuk ada peduli dalam betul isu ya. permasalahan dadah dan tak nak tak nak dadah. Si mau dadah pada orang dadah lah Sarawak. kalau bahasa Jadi Sarawak. itu yang kita nak, masyarakat semua golongan sasar ni committed. Committed bahawa benda inilah terbaik bagi kita semua. Betul. Sebab dengan adanya kolaborasi semua dari pelbagai usia, kita akan berjaya memastikan komuniti hidup dalam sejahtera. Betul. Dan keselamatan pun tak terjamin. Betul. Maksudnya maka makin kuranglah isu-isu melibatkan jenayah berkaitan dengan dadah akan dapat kita kurangkan. Sebab itulah kita punya hashtag, iaitu lebih baik cegah. Lebih baik cegah. Hashtag Itu lebih baik cegah. lebih baik cegah. Maksudnya apabila ibu bapa dalam membentuk anak tu dah terap dah nilai-nilai agama, beri kekuatan jati diri itu, dari segi mikro, dari segi keluarga, maka pergilah kepada komuniti dan pergi kepada keseluruhan masyarakat tu. Jadi kalau dah pihak asas tu, akar umbi tu dah grassroots tu dah cantik tu, insya-Allah akhirannya akan baik. Betul. Memang permulaannya kena dari bawah ya Tuan Iskandar ya. Baru kita boleh gerak sehingga atas. Macam kita tengok kepada prinsip contohlah tulang ikan tak silap saya. Kalau dia nak busuk atau apa, dia dari bawah ke atas. Tapi yang paling penting kita laksanakan gerak gempur daripada akar umbi untuk memastikan kita dapat menyelamatkan semua yang berada di atas ni. Memang patut dari bawah lah Tuan Iskandar. Apa yang pentingnya apabila dalam program pencegahan ni, kita nak semua buka mata. Betul. Terima. Jangan semuanya, sebenarnya agensi anti dadah, pihak PDRM, pihak penjara, mana-mana agensi yang lain tu adalah apabila berlaku kepincangan dalam keluarga, pincangan dalam masyarakat tu, maka kita yang akan sambutnya. Betul. Kalau kita boleh buat di peringkat asas tu lagi, kita boleh tanamkan nilai-nilai murni, menanamkan bahawa bahayanya dadah, insya-Allah benda ini akan dapat kita capai dengan jayanya. Dan selain daripada program pencegahan, kita ada satu lagi, iaitu rawatan dan pemulihan. Di sini ADK amat mengalu-alukan. Jangan tunggu anak tu dah, maksudnya untuk menjadi seorang penagih itu, dia tak directly makan sebiji pil tu terus menagih. Tak, dia ada 4 tahap. 4 tahap. Satu adalah eksperimental, ingin nak cuba. Ya. Kedua,
recreational. Mm-mm. Maksudnya nak exam, nak tahan, nak ni, nak tu kan. Nak kuat ke apa tu dia ambil. Tapi dia tak mencari. Cuma time tu je, time keperluan tu. Time keperluan Ketiga sahaja. tu dia nak regular user tapi still minimum dose. Oh. Yang keempat ni yang kita risau. Dia tahap addiction. Aduh. Jadi kalau kita dapat selamat tahap 1, tahap 2, tahap 3 tu, insya-Allah peluang untuk kita bantu dia kepulihan tu lebih cepat berbandingkan di tahap yang dah jatuh pada addiction. Betul. Addiction ni dalam otak dia bangun pagi, dah. Itu je. Dia tak ingat keluarga, dia tak ingat tanggungjawab dia kepada sebagai seorang anak ke, sebagai seorang suami ke, sebagai seorang pekerja. Dia lupa semua tu. Dan begitulah sebaliknya. Jadi kita minta kepada masyarakat semua ibu bapa kenal pasti perubahan anak-anak kat rumah tu. Cikgu-cikgu di institusi tengok ke perubahan anak. Boleh lihat perubahan dia. Dia akan lain daripada yang lain. Yeah. Jadi jangan tunggu kronik. Kebanyakan ADK dan pihak-pihak polis menerima apabila anak itu di tahap keempat. Yang mengamuk, mengancam keselamatan, baru nak ujuk kita. Betul. Kita ada pengalaman untuk Cik Wan. Yeah. Di utara dulu saya pernah pergi buat ceramah. Yang mana ibu bapa kadang-kadang denial tinggi. Apabila anak didapat ujian urin tu dapat positif. Jadi dia marahkan cikgu, dia marahkan pegawai ADK. Jadi kalau dapat kita mintalah. Yeah. Terima kenyataan anak tu belum lagi menagih masa peringkat sekolah lagi. Ya, betul. Tapi menyalahguna ataupun baru nak cuba atau baru nak berrekreasi orang cakap. Datang kepada ADK. Kita tak ada cas apa-apa pun untuk buat ujian awal tu saringan. Tak perlu hantar pedologi. Ujian tu dah positif, okey kita buat intervensi. Dan kita ada sejarah di negeri Sarawak ni di mana seorang ayah anak dia belajar di satu institusi, datang berjumpa dengan kita. Kita volunteer, tak ada cas pun buat urin, anak dia positif ganja. Jadi kita buat intervensi sehingga setiap bulan sehingga akhirnya anak tu alhamdulillah tak ambil lagi maksudnya. Dan kita ada juga di satu institusi yang mana minta pandangan daripada pihak kita. Ketika itu saya di Puspen Kuching. Jadi pengarah kat situ dia cakap, "Cik Iskandar, kami ada kes macam ni." Saya cakap, "Tuan, elok saya hantar pegawai saya, kita buat intervensi di tempat tuan. Kita coaching guru kaunselor. Kita buat apa yang elok tu." Suddenly saya keluarlah daripada Puspen tu, saya pergi ke negeri pula, kemudian berkhidmat. Dan kami berjumpa kembali, dia cakap, "Cik Iskandar ingat tak? Saya ada pelajar macam ni. Tahu tak pelajar ni? Apa je dah jadi yang kita bantu? Dia dah jadi YDP pelajar." Masya Allah. Jadi maksudnya, kalau tahap 1, tahap 2, tahap 3 tu kita boleh buat sesuatu intervensi awalan, insya-Allah mereka akan jadi manusia yang berguna, yang boleh bermanfaat kepada keluarga dan kepada masyarakat. Ya, betul. Jadi di sinilah kita dari segi rawatan itu yang kita nak. Dan kita minta satu lagi Encik Wan, kita minta war-warkan kepada semua komuniti masyarakat luar tu, bantu ADK menyokong kepulihan mereka. Terimalah mereka bekerja, bantulah keluarga mereka, jangan ada stigma yang negatif. Ya, betul Tuan Iskandar. Dan AADK ni banyak peranan dia dalam membantu memulihkan mereka yang terjerumus dalam kancah dadah ini. Betul. Dan selepas ini kita nak tahu konteks di Sarawak sendiri, apakah golongan-golongan ataupun adakah orang muda di Sarawak ini peratus terjebaknya meningkat atau sebaliknya. Dan kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Terjerumus dalam kes dadah ataupun penyalahgunaan dadah bukan perkara yang main-main, tuan-tuan. Kerana ianya boleh memusnahkan masa hadapan dan juga institusi kekeluargaan itu sendiri. Tapi AADK dalam usaha membantu mereka yang terjebak, mereka yang terperangkap dalam kancah maupun penyalahgunaan dadah ini. Sekali lagi bersama saya Tuan Iskandar, pengarah AADK Negeri Sarawak. Alhamdulillah kita dah bicara tadi. So hari ini kita nak lebih mendalam. Sebenarnya topik ini sangat-sangat penting khas kepada mereka yang menyaksikan Sejahtera Asia pada hari ini. Betapa dadah ini membawa padah sebenarnya. Tetapi AADK ada cara untuk mengatasi segala-galanya. Jadi Tuan Iskandar sendiri melihat kepada konteks di Sarawak sendiri dan di negeri kita tu lah, di Kuching di Sarawak tu, apakah antara sebab golongan muda tu terpengaruh ataupun terjebak dengan penyalahgunaan dadah tu, Tuan Iskandar? Okey. Apa yang kita sering buat
explore maksudnya, pegawai pemulihan kita explore punca-punca penegakan yang melibatkan golongan-golongan remaja ni kan. Ya, betul. Kebanyakan salah satunya adalah pengaruh kawan. Yang mana kawan tu kalau nak masuk grup kami, kau kena jadi macam kami. Itu salah satunya lah. Ya. Ya mungkin bermula daripada merokok, apa semua kan. Mm-mm. Because dia nak jadi part of the group. Betul. Dan the culture dengan cara dia orang, cara hidup dia orang, lifestyle dia orang. Kedua tu mungkin abang tekanan kehidupan Tekanan di kehidupan. rumah apa semua. Sebab saya pernah menerima klien secara sukarela di klinik QNK Kuching Sarawak. Ya. Saya kumpulkan keluarga tu ibu, nenek dengan anak tu. Saya cakap dengan ibu bapa mereka, keluarga mereka, kalau nak dapatkan rawatan dekat kami, dek, adik kena minta maaf dengan ibu, dengan nenek dulu. Sebab tanpa keredaan mereka, usaha kami agak sukar sikit. Betul. Minta maaf dulu. Betul. So, ibu dan nenek pun kena maafkan dia. Jadi kita lihat reaksi dekat situ, apabila dia peluk ibu, tak menangis. Jadi kita perhati, kenapa tak menangis? Apabila peluk nenek, meraung. Jadi timbul persoalan kita, kenapa macam ni? Jadi si ibu pun declare, dia tak rapat dengan saya, dia hidup dengan nenek dia. Jadi di sini nampak. Maksudnya dalam keluarga tu ada kepincangan. Kepincangan itu. Kasih sayang tak boleh dengan wang ringgit saja. Betul, Tuan. Ini pernah berlaku satu kes tu yang mana berlaku perpisahan suami isteri, ayah kahwin baru, ayah cuma bagi kasih sayang kepada anak perempuan dia dengan wang ringgit, akhirnya dia menumpang kasih dengan boyfriend dia dan dia mengambil dadah. So, boyfriend adalah mengambil dadah. Inilah elemen-elemen golongan muda dari segi tekanan hidup juga mempengaruhi. Mereka beranggapan itulah cara terakhir, cara paling mudah nak menyelesaikan masalah. Jadi di sinilah kita minta lah kepada semua, kalau yang ada mengalami masalah ni, rujuklah ke tempat-tempat yang bertepatan dengan isu yang kita nak tangani. Ya, Contohnya bagi keluarga yang tak berapa tu ada masalah dalaman, mungkin rujuk kepada pakcik-pakcik, kawan-kawan yang positif. Jangan pergi yang ke negatif. Ataupun kalau kat sekolah ataupun kat institusi tinggi, gunakan kemudahan unit kaunseling tu untuk membantu, untuk buat referral case ke apa semua kan, untuk advokasi. Dan dari segi pekerjaan, rujuklah kepada majikan. Kan mereka ada unit macam kalau di federal tu mereka ada dipanggil kaunselor terbiasa dipanggil akrab yang akan membantu mereka menangani masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi di sinilah kita minta supaya yang menghadapi masalah dalam kehidupan jangan ambil jalan sikat. Ya. Fikir panjang kesannya, sebab menagih dadah ni dia akan beri kesan dalam kehidupan. Ada dua perkara yang international telah kenal pasti. Satu, dia akan menghadapi masalah kesihatan, health disorder dan mental health disorder. Jadi health disorder ni kebanyakan akan menghadapi TB, hepatitis C, hepatitis B, HIV dan kemungkinan akan menghadapi organ failure. Ini pernah pengalaman saya di Lebu dulu, kami hantar seorang klien ke tempat lain yang mana kita terima berita tu pagi dia mendapat sesak nafas dan tengah hari dia meninggal. Apabila dia kena pasti berlakunya maksudnya organ failure dalam badan dia sebabkan kesan pengambilan dadah yang paling lama. Jadi di sinilah kita minta yang mana di dalam ADK ni kita ada konsep sukarela. Sukarela, ya betul. Sukarela datang ke tempat kami untuk dapatkan bantuan. Jika tahap awal tu telah menyalahguna, belum lagi menagih. Betul. Jadi di ADK bukan kita berbentuk menghukum. Maksudnya tak perlu pun melalui perintah mahkamah untuk dapatkan rawatan. Ya. Kami ada peruntukan dalam Akta Penagih Dadah Rawatan Pemulihan 1983 yang mana kami boleh terima untuk mereka hadir ke tempat kami di fasiliti kami untuk secara sukarela. Ya. Jadi di sini nampaknya kerajaan dah menyedia segala-galanya. Dan insya-Allah di bawah One Stop Committee menangi isu dadah di negeri Sarawak di bawah Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak di bawah Datuk Yang Berhormat Datuk Sri Fatimah Abdullah, yang mana OAC ini berperanan menangani apa-apa isu permasalahan dadah di Sarawak dari segi supply and demand. Ada
jabatan-jabatan daripada persekutuan, daripada federal, daripada state dan juga NGO akan turut sama membantu menangani isu masalah dia. Dan kami mendapat maksudnya Jawatankuasa ini mendapat sokongan sepenuhnya daripada yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak itu Abang Jo lah. Ya, Jadi tak ada masalah untuk agenda sini tidak ada masalah. berkolaborasi. Ya, So, betul. akan dibantu dari segi kewangan dan dari segi logistik sekali. Ya, Tuan Ya. Iskandar. Betul. Nampaknya ADK sini bukan sahaja sebuah agensi yang bak kata Tuan Iskandar sendiri tidak menghukum. Malah terbuka Ya. luas pintunya. Ya. Siapa saja yang terjebak dalam kancah dadah ni, baru permulaan penyalahgunaan dadah. Jangan takut datang ke ADK untuk pulihkan diri sendiri agar kita bukan menjadi seseorang yang dipandang serong oleh masyarakat. Ya. Malah bila kita dah sihat, bila kita dah dirawat, kita mampu menagih kata orang menagih simpati ataupun menagih apa kata orang tu, tempat di Ya. hati masyarakat di luar sana walaupun kita ada Boleh menyumbang sejarah balik. hitam. Ya, betul. Ya, betul. Dan benda ini ada satu soalan, satu soalan tambahan, berapa peratus kenaikan kalau ada remaja yang terlibat dengan PKP yang terlibat dengan PKP, yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah masa PKP ni, Tuan Iskandar? Dari segi remaja ni, saya bagi jawapan yang secara umum je. Umum sahaja ya. Secara umum kalau lihatkan daripada daripada rekod setakat daripada perbandingan 2019 hingga 2020 tu, Ya. daripada pihak berkuasa bahawa terdapatnya peningkatan dari segi dari segi penggunaan dadah. Ya, betul. Contohnya daripada angka 5,000 lebih tu kepada 7,000 lebih. Di sini kita menunjukkan ada berlaku peningkatan dan nampaknya peningkatan ni mungkin yang mana kalau diikutkan daripada kajian. Ya. Dari kajian menyatakan setiap satu yang mendapat rawatan, terdapat 8 orang lagi belum dapat rawatan. Ya, betul. Jadi di sini kita minta lah, bagaimana saya showkan maklum tadi, bawakan bahawa yang 8 tu yang belum lagi dapat rawatan ataupun enggan dapat rawatan, datang. Ya, Jangan betul. menunggu kita buat dari segi penguasaan, dari segi perundangan. Ya. Maksudnya apabila ramai yang datang untuk dapat rawatan, makin banyak perkara-perkara kebaikan yang akan dapat kita bantu. Di mana pihak EDK sebenarnya kita holistik pendekatan. Kita bukan setakat membantu dari segi perasaan dia, dari segi behavior dia, dari psikososial dia. Kita juga membantu daripada spiritual. Kita juga membantu berkolaborasi dengan pihak Kementerian Kesihatan dari segi isu mental. Ya. Dan satu lagi kita ada akan strategik dari segi skill. Maksudnya latihan kemahiran itu disediakan untuk mereka. Dan di sini selepas dia selesai menjalani rawatan pemulihan tu, kita akan kolaborasi dia dengan bakal-bakal majikan melalui institusi. Contohnya kalau kat Sarawak kita ada contohnya macam MEMC IDB. Dan kita ada Giat Mara, IKM semua. Ya. Jadi inilah pihak-pihak yang boleh membantu kami. Betul. Maksudnya membantu klien kita supaya mereka dapat menyumbang balik kepada masyarakat, dapat membantu keluarga mereka dari segi pekerjaan. Dan satu lagi, insya-Allah kami dah memaklumkan perkongsian data yang mana di sini dulu kita lebih fokus kepada klien kita, sekarang kita dah luaskan kepada isi rumah dia untuk dibantu. Ya, betul. Contohnya di Negeri Sembilan kami ada buat data dipanggil MyCare, maksudnya Client Capital Recovery Empowerment. Maksudnya apabila klien itu dia pergi ke rumah ke fasiliti ADK, dia rasa dia dah selesai masalah dia, tapi apabila balik ke rumah dia bercelaru kembali. Melihat isteri dia perlu bantuan hemodialisis. Kan very expensive treatment for every week. Dan anak mungkin ada pandai dari segi akademik tapi tak boleh menyambung. Ya. Ataupun rumah dia kadang tak elok. Jadi di sini di Negeri Sembilan itu kami dah buat benda tu dengan kerajaan negeri. Alhamdulillah kerajaan negeri sanggup membantu mereka Alhamdulillah. semua. Bagi yang ada pandai pertanian, boleh pergi ke pertanian. Ya, betul. Jadi di sinilah yang kita akan menambah nilai apa yang ada tu digunakan di Negeri Sarawak bersama kolaborasi dengan OAC tadi, iaitu One Stop Committee menangani isu dadah di Negeri Sarawak. Dan insya-Allah benda itu akan kita buat dan akan dibuatkan pilot project lah di Negeri Sarawak. Itu salah satu pendekatan lah. Pendekatan yang sangat menarik untuk kita membantu golongan agensi anti dadah ini dalam komuniti, dalam masyarakat kita agar ia boleh memberi kesan yang positif pada masa yang akan datang. Terima kasih Tuan Iskandar atas perkongsian hari ini, sangat padat dan juga berinformasi. Kancah dadah keinsafan didamba, keampunan ditagih, bukan sanjungan diharapkan tetapi peluang kedua untuk kembali diterima masyarakat. Itu yang saya rumuskan daripada apa yang dibincangkan oleh Tuan Iskandar dalam Sejahtera Asia pada hari ini. Terima kasih sekali lagi daripada Sejahtera Asia. Nanti
nanti insya-Allah kita boleh berjumpa lagi. Dan selepas ini kita kembali untuk Sejahtera Asia dalam slot pendidikan bersama Cikgu Azila. Okey, kembali bersiaran bersama kami, Wan Alif. Dalam Sejahtera Asia, tadi kita dah bicara tentang penyalahgunaan dadah, perangi dadah habis-habisan, #KameSimo Dadah bersama Tuan Iskandar Turki, iaitu pengarah ADK Negeri Sarawak. Dan hari ini, kita dalam slot pendidikan. Slot pendidikan yang pastinya bersama dengan Cikgu Azila, tapi hanya seorang murid saja hari ini, iaitu saya seorang. Dan terimalah Cikgu Azila untuk slot pendidikan kita. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. So hari ini kita tuition private session. Private session, seorang-seorang, Cikgu, seorang-seorang. One-to-one dengan student. Mahal yuran ni. Mahal yurannya. Mahal. Mana tak mahal sebab saya seorang. Saya tak nak diganggu. Yang seorang ni selalu ganggu saya, Cikgu. Tu saya nak seorang ni hari ni. Jadi dah tak suruh dia datang lah Dah tadi. tak suruh dia datang, suruh dia tidur je kat rumah. Okey, hari tu saya tengok kita dah belajar algebra. Algebranya aksen je lah, madah senang. Aksen. Senang mati laku. Dia ada pening sikit lah kan, algebra kan. Tapi hari ni kita relax sikit, lupakan sekejap algebra, kita main dengan nombor macam hari tu. Kita lupakan main terus ke nombor. macam mana, Cikgu? Bukan lupakan terus, relax dulu. Kita Relax stop dulu, sekejap dengan algebra, saya rasa macam berat sangat hari tu kan. Ya, betul. Fatah pun dah berasap dah palaknya hari Selasa. Okey. Jom, saya nak main hari ni dengan nombor 7. Nombor 7? Nombor 7. Tulis besar-besar, nombor 7. Nombor favourite ni nombor 7. Nombor favourite. Sebelum itu, kita ulang kaji sikit. Sikit je, jangan susah hati. Ulang sikit saja. Kalau nombor itu tolak 9, masih ingatkah kalau 14 tolak 9? Yang ini saya nak membantu pelajar kerana kalau pelajar tengok tolak 14 ini, dia akan pinjam jadi 14. Lagi juga jadi 14 tolak 9. Bila nak habis cerita kita. Jadi kalau begini, memandangkan 9 ini, gereknya 1. Bergerek. Setidaknya bergerek. Nombor tu bergerek. 9 pasangan dia 1 untuk menjadikan 10. 10. Okay? So, 4 ini kita akan tambahkan dengan 1 sebelahnya. Ataupun ada orang dia letak tambah 1 dekat sini. Depends. Suka hati. Ya, betul. 1 tambah 4 dapatlah 5. Jadi 14 tolak 9, 5. Senang. Daripada pelajar nak keluarkan jari sampai 14 ni, ada jari sampai 14. Sampai jari kaki keluar, Cikgu. Jari kaki adanya sampai guna lubang hidung. Lubang hidung juga. Ada lagi. Okey. Contoh saya bagi lagi 15. Kalau 15 tolak dengan 9, sama juga tambahkan. Jadi senang. So 1 tambah dengan 5, kita dapat 6. Ingat syarat untuk nombor begini dia mesti nombor belas-belas sahaja. Jangan buat 24 pula tolak 9 nak tambah ni. Yang ni tak boleh. Ini tak boleh. Ada sebab. Nanti kita akan tunjukkanlah. Ada sebab dia, Cikgu. Ada sebabnya. Of course, sesuatu itu berlaku kerana sebabnya. Betul. Ini 9. Sebelum kita pergi 7, kita ulang kaji 8 dahulu. 8 pula, 9 tak gereknya 1. 8 gereknya 2. 8 ni kawan dia 2. Jadi kalau 8 saya guna 14 juga. 14 tolak 8. Okey. Kalau tolak 8, ingat 8 ini kawan dia 2. So nombor 4 ini kita tambahkan dengan 2. Okey. 4 tambah 2, 6. Kan perlu keluar jari sampai 14. Cuma perlu 4 tambah dengan 2 sahaja. Seterusnya guna juga nombor ini 15 tolak 8. Ingat mesti 8. Guna nombor belas-belas sahaja. 15, 16, 17, 18 macam tu. Okey. Ini 8. Bila melihatkan ini 8, ingat gereknya 2. Gereknya support. Bagus je 2 tu bergerek. Pelajar-pelajar kat rumah tu nombor je boleh gerek. Adik-adik jangan nak bergerek dulu. Adik jangan bergerek. Betul tu, Cikgu. Okay. Now, 15 tolak 8. So 5 ini tambah dengan 2. 5 tambah 2,
7. 7 cikgu. Ha. Ya. Perlu keluar jari sampai 17? 15? Tak perlu. Si perlu. Kalkulator pun boleh pencen time tu. Kalkulator pun boleh pencen. Okey. Now, 9 sudah, 8 sudah. Jom kita pergi ke nombor Nombor 7. Saya 7. padamkan dahulu. Okey. Kalau nombor 7, boleh tahu tak gerek nombor 7 tu apa? Gerek kepada nombor 7, okey, kawan nombor 7 ini, kalau 3. ini kawan dia 1, ini kawan dia 2, 7 kawan dia 3. 3. Oh. Jadi sama juga, saya nak guna nombor yang samalah, 14 tolak dengan 7. Ini konsep ini kalau adik-adik itu dah tahun 6 ataupun dah tingkatan 1 apa semua, dia akan rasa, alah asyik perlulah, senang je tu. Oh. Okay, tapi adik-adik yang tahun 2 sebenarnya mereka struggle. Macam mana nak bayangkan 14 ni tolak 7? Itu menjadi masalah mereka. That's why cara ini insya-Allah berguna. Kalau 7 7 gereknya 3. So, tambah 3. Tambah 3 je. 4 tambah 3, 7. 7. Selepas itu lagi 15 tolak 7. Kalau 15 tolak 7, 15 ini tambah dengan 3. 5 tambah, bukan 15 tambah 3, 5 tambah 5 3. tambah 3. Salah sebut. Okey, sorry. Tersasul. Tersasul. Ya. Okey, 5 ini tambah dengan 3. 5 tambah 3, 8. 8. Ya. Itu macam Itu macam tak rugi bayar kelas private macam ni senang. Jadi untunglah yang kawan saya seorang tu biarlah tak masuk kelas pun tak apa, tadi saya seorang je. Sibuk padah dengan nyala tu. Sibuk padah cikgu. Tok kami campur. Kami bayar apa? Okey cikgu. Ya formula 7 tadi cikgu. Tapi yang cikgu padah tadi tu berbelas-belas dan munnya ada berpuluh-puluh. Macam ni ya cikgu. Nak saya tunjukkan terus yang berpuluh-puluh? Okey. Minta tak cikgu, minta mau. Saya okey je cikgu. Okey je. Okey, saya tunjukkan teruslah. Okey. Kalau nombornya berpuluh-puluh, ratus teruslah. Ya Susul. Rabbi, ratus terus. Si best gila main puluh-puluh. Senang gila. Contoh 322 tolak dengan 100 simak situ 7. 171. Okey. Ada 7 Okey. Nombor ini kan mana boleh guna 2 tambah 2? Betul. Tak boleh guna macam tadi. Caranya sebab saya ingat tadi belas-belas, okey. 2 tolak 1 no problem, tolak sahaja. Okey, tolak 1. Okey. 2 tolak 7 tak boleh. Tak boleh. Okey. Jadi ini akan pinjam dari sebelah, ini jadi 2, ini jadi 12. 12. Okey, di sinilah dia akan menggunakan konsep tadi. Kan ada 12 tolak 7? Bila 12 ini tolak 7, again tak perlu. 12 senang 10 dan 2 lubang hidung. 12 lubang hidung. Okey, kalau begini 2, kalau 7 tadi apa gereknya? 3 So, gereknya. 2 tu tambah dengan 3. 2 ditambah dengan 3 dapatlah 5. 15. Okey. 2 tambah 3 bukan 12 Ni bukan 12 tambah 3. 2 tu. 2 2 tambah tu je. 3. Macam tadi, betul. macam tadi apabila 12 tolak 7. Macam tu. Oh. So ini 2 tolak 1. 2 tolak 1. Jadi jawapannya 151. Ya, habis 151 jawapan sangat mudah, formula yang sangat sangat kacang je lah kata orang Sarawak. Jadi adik-adik yang nangga tu jangan lupa tulis dalam buku, ingat formula tu. Betul. Lepas tu Cikgu Azila selaku pengetua Alham tu, Alham Pusat Tuition tu nang bestnya tu. Kita kembali lepas tu dengan formula-formula yang indah dan best-best. Kembali bersama kami dengan Sejahtera Asia dan juga Cikgu Azila. Boleh ke? Okey, kembali untuk blok yang terakhir bersama Cikgu Azila, Seluruh Pendidikan Sejahtera Asia. Tadi Cikgu Azila telah kongsikan formula-formula yang menarik. So, kali itu formula-formulanya lagi menarik dengan angka yang beribu-ribu katanya. So, kita teruskan bersama Cikgu Azila. Okey, nombor makin besar. Makin besar tak nombor dia. apa. Wow. Senang. Senang je. Okey. Ini nombor ini 6, 4, ini 2, 7, 1, 9. Okey, kita tengok tolak. Bila tolak, dekat sini ada melibatkan, yang saya boleh tengok sini ada 9 dan ada 7. Okey. So 6 tolak 9 macam biasa tak boleh. Tak Bila boleh. tak boleh, dia kena jadi 16 lah. Jangan lupa pinjam dari sebelah. Sebelah jadi 5. Okey.
16 tolak 9, waktu inilah yang pasangan-pasangan ini tadi diperlukan. Diperlukan. Jadi 16 tolak dengan 9, kita tambah je dua nombor ini, 1 tambah 6, dapatlah 7. Okey, seterusnya yang ini macam biasa. 5 tolak 1, yang ini biasalah. 4. Okey, seterusnya. Okey, 6 tolak 7, tak boleh lagi. Tak boleh juga. Bila tak boleh, ini jadi 16. Jangan lupa pinjam sebelah, ini jadi 5. Ya. Okey, 7, kita tengok 7 kawannya 3. Gereknya 3. Jadi 6 ini harus ditambahkan dengan 3. 6 tambah 3 dapat 9. Okey. Seterusnya 5 tolak 2. Ini biasalah. 5 tolak 2, 3. 4 turun bawah. Turun ke bawah 4. Jadi ini boleh mengelakkan ataupun mengurangkan kebergantungan student dengan jari jemari. Jari jemari. Jadi formula yang sangat indah, 987, gereknya ada di siap. Bukan kita perlu bergerek ya adik-adik. Formula je bergerek. Kita perlu bergerek. Betul Cikgu Azila. So Cikgu Azila, tok sangat mudah. Mungkin ada lagi sedikit yang lebih susah sikit. Sementara kita dah bermain dengan nombor 7 ini, saya tak nak tunjuk yang tolak-tolak ni. Ada satu benda yang menarik tentang ini 7. yang saya nak ni. Sifir 7. Selalunya kadang-kadang kita tu pun lupa juga bila 6 darab 7. Jadi sifir 7 ni antara yang paling susah nak hafal lah. 7, 8 macam tu. Kadang-kadang 6 pun susah juga. So, caranya untuk membantu student nak hafal, bagi yang nak hafal 0, 1, 2, bukan nombor telefon, relax dulu. 2, 3, 4. Okey. 4, 5, 6, 7. Okey, apa guna nombor-nombor ni? Okey, saya sambungkan dia punya pasangan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sifir 7 tahu tak? Ini 7 darab 1. Ini 7 darab 2. Betul. Ini 7 darab 3. 7 darab 4, 7 darab 5, 7 darab 6, 7 darab 7, 7 darab 8, darab 9, darab 10. Yang belum hafal sifir, daripada dia tulis 7 tambah 7, 14. 14 tambah 7, 21. Lalu habis masa macam biasa. Ini boleh membantu. Saya ingatlah waktu zaman sekolah dulu cikgu, ni betul lah pengiraan ni ke bawah macam tu. Sampai tak cukup buku. Sampai bila salah padam, hancur, angus buku mbak dipadam. Berlubang buku kita mbak dipadam cikgu. So ya memang satu perkongsian menarik. Adik-adik tolong ambil maklum dan ambil apa kata orang kesempatan tu. Sekiranya si berkesempatan ikut live pada pagi ni boleh dapatkan apa nama? Pembelajaran. Di sini di YouTube Sejahtera Asia. Kita type saja Sejahtera Asia. Dan mungkin ada yang nak tanya dengan Cikgu Azila, boleh cari ya Cikgu Azila dalam Facebooknya. Boleh. Cari macam-macam ada dalamnya. So terima kasih Cikgu Azila atas perkongsian formula yang sangat menarik, formula yang senanglah bagi saya. Kenapa Cikgu Azila tak ada zaman saya dulu So apa-apa pun terima kasih kepada Cikgu Azila dan terima kasih kepada tetamu kita yang pertama tadi Tuan Iskandar Turki dan juga Cikgu Azila atas kesudian untuk bersama-sama kita pada hari ini dalam Sejahtera Asia. Tapi sebelum tu seperti biasa saya ada pantun untuk kita orang di luar sana, khas untuk semua pelanggan. Penonton Sejahtera Asia. Bang Oden Pakamua, makeup apa nama? Makeup artis. Kacak si terkata-kata. Sejahtera Asia untuk semua. Slot pendidikan kepada kita. Cikgu Azila ada dengan kita pada hari itu. Terima kasih kepada yang menonton Sejahtera Asia. Jangan lupa esok pun masih ada setiap hari 7.30 pagi dan juga 8.30 sehingga 8.30 pagi. Saya Wan Alif dan Cikgu Azila. Terima kasih daripada kami dari Sejahtera Asia, daripada Inspirasi Cetuskan inovasi. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye.